Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Izzan Nur Afina binti Syuhaimi, nombor matrik 054517. Saya merupakan pelajar ijazah sarjana muda Usuluddin semester 3. Okay, insyaAllah hari ini saya nak kongsi sedikit tentang tarikat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Okey, pendahuluan. Tarikat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah ini merupakan gabungan dari dua buah tarikat besar, iaitu tarikat Qadiriyah dan tarikat Naqsyabandiyah. Okey, yang telah ditubuhkan oleh Syekh Ahmad Khatib Al-Syambasi pada tahun 1803 Masihi. Okey, Syekh Ahmad Khatib ni merupakan seorang ulama besar di Nusantara yang berasal dari Sambas, Kalimantan Barat, iaitu di Indonesia lah. Okay, ketika berusia 19 tahun, Syekh telah melanjutkan pelajarannya ke Mekah dan telah menetap di sana sehingga akhir hayatnya. Okay, Syekh juga pernah menjadi imam di Masjidil Haram di Mekah Al-Mukarramah semasa riwayat hidupnya. Okay, Syekh Ahmad Khatib ni mula mengajar tarikat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah ini pada pertengahan abad ke-19 Masihi. Okay, seterusnya sejarah tarikat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Okay, yang pertama, tarikat Qadiriyah. Okay, tarikat Qadiriyah ni ditubuhkan oleh Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani. Okay, beliau adalah seorang ulama sufi yang mempunyai pelbagai panggilan kehormat seperti Qutubul Aulia, Sahihul Karamat dan Sultanul Aulia. Okay, Syekh Abdul Qadir ni telah dilahirkan di Tribistan pada tahun 741 Hijrah dan telah wafat di Baghdad pada tahun 561 Hijrah. Okay, Syekh Abdul Qadir pada mulanya berguru dengan seorang ahli sufi yang bernama Hamad. Lepas tu Hamad ni merupakan seorang peniaga. Namun beliau juga adalah seorang wali Allah. Okay, wali inilah yang membimbing Syekh Abdul Qadir dalam masalah tarekat sufiyah dan membimbing beliau untuk menghindarkan dirinya dari dunia lah. Okay, dalam tempoh latihan itu, beliau menghindarkan diri daripada manusia, tidak mahu bertemu dan bercakap dengan sesiapa sekalipun. Okay, akhirnya Syekh telah meninggalkan Baghdad dan tinggal di Syurtan. Beliau telah mengasingkan diri dari dunia selama 11 tahun. Okay, setelah cukup 11 tahun, maka berakhirlah latihan kerohanian beliau. Okay, yang kedua, tarikat Naqsyabandiyah. Okay, tarikat Naqsyabandiyah ni ditubuhkan oleh Muhammad bin Muhammad Bahauddin Al-Uwasi Al-Bukhari Naqsyabandi. Okay, beliau telah lahir di Hinduan atau Arifian Bukhara, Uzbekistan pada tahun 717 Hijrah dan telah meninggal dunia pada tahun 791 Hijrah. Okay, beliau merupakan seorang tokoh sufi besar yang terkenal dan memiliki ramai pengikut dari seluruh pelosok dunia Islam. Okay, selain Naqsyabandiyah, tarikat ini juga disebut sebagai tarikat Khawajagan. Nama ini dinisbahkan kepada Abdul Khaliq Gujdawani yang telah wafat pada tahun 1220 Masihi. Okay, Syekh ni merupakan seorang ahli sufi dan mursyid tarikat itu dan silsilah Naqsyabandi yang keenam. Okay, Gujdawani ini merupakan lapisan asas yang telah mencipta dasar bagi ajaran tarikat ini yang kemudiannya ditambah oleh Al-Naqsyabandi. Okay, yang seterusnya adalah tarikat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Okay, tarikat ini adalah gabungan daripada dua tarikat tadi. Okay, tarikat ini telah ditubuhkan oleh sufi dan syekh besar dari Masjidil Haram di Mekah. Okay, beliau ialah Syekh Ahmad Khatib Ibnu Abdul Ghaffar Al-Syambasi Al-Jawi. Okay, beliau telah wafat di Mekah pada tahun 1878 Masihi.
Sebagai seorang mursyid yang alim dan arif, Syekh Ahmad Khatib ni memiliki kuasa dan kemampuan untuk membuat pengubahsuaian tersendiri terhadap tarekat yang dipimpinnya. Beliau telah menggabungkan kedua-dua kandungan ajaran tarekat Qadiriyah dan tarekat Naqsyabandiyah menjadi satu, iaitu tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Beliau mengajarkan pula tarekat ini kepada murid-muridnya, khususnya yang berasal dari Indonesia. Seterusnya, latar belakang pengamal tarekat. Saya telah menemu bual seorang pengamal tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah ini pada baru-baru ini. Nama beliau ialah Safwan bin Muhammad Yusof. Beliau tinggal di Kampung Pangkal Kalo, Kota Baru, Kelantan. Beliau bekerja seorang pensyarah di Pusat Pengajian Am di Politeknik Kota Baru, Kelantan. Pendidikan beliau bersekolah rendah di Sekolah Kebangsaan Bacok, Kelantan. Kemudian menyambung ke peringkat menengah di Sekolah Menengah Ugama Yaqubiyah, Bacok. Kemudian beliau melanjutkan pelajarannya di Universiti Al-Azhar Mesir dalam bidang syariah. Beliau telah berada di sana selama 4 tahun. Ustaz Safwan ni menceburkan diri dalam bidang tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah pada 2 tahun yang lalu, iaitu pada tahun 2018. Ustaz Safwan ni telah mempelajari tarekat ini bersama 2 orang guru beliau, iaitu Ustaz Syarifuddin yang berasal dari Negeri Sembilan dan Ustaz Abdul Manan yang tinggal di Terengganu. Ustaz Syarifuddin dan Ustaz Abdul Manan ini merupakan wakil dari seluruh Malaysia yang diberi tanggungjawab untuk mengijazahkan atau memberi talqin daripada mulut ke mulut berkenaan dengan wirid tarekat Naqsyabandiyah dan Qadiriyah ini. Tokoh ulama dalam tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Yang pertama adalah Syekh Abdul Karim dari Banten. Kemudian Syekh Ahmad Tolhah dari Cirebon, Syekh Ahmad Hasbullah dari Madura, Muhammad Ismail Ibnu Abdul Rahim dari Bali, Syekh Yasin dari Kedah, Syekh Haji Ahmad dari Lampung, Syekh Muhammad Ma'ruf bin Abdullah Al-Khatib dari Palembang, Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad, Sahibul Wafa Tajul Arifin, Syekh Nuruddin dari Filipina, dan Syekh Ahmad Sa'ad Putra, dan ramai lagi tokoh dalam tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah ini. Seterusnya, kitab rujukan dalam tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Ustaz Safwan beliau menggunakan 2 kitab ini sebagai rujukan dalam tarekat ini, iaitu kitab Lum'atul Aurat dan kitab Uqudul Juman. Dalam kitab Lum'atul Aurat, antara kandungan yang terdapat dalamnya adalah mengenai selawat, wirid dan pelbagai doa. Kitab ini telah dikarang oleh Syekh Wan Al-Qutan Al-Kalantani. Kitab ini sangat banyak diamalkan oleh para ulama dan orang awam dunia Melayu. Kitab ini masih lagi dicetak sehingga sekarang kerana masih mendapat permintaan orang ramai. Seterusnya, kitab Uqudul Juman. Kitab ini dikarang oleh Sahibul Wafa Tajul Arifin. Kitab ini mengandungi zikir harian, khotaman, wiridan, tawassul dan silsilah dalam tarekat akidah, dalam tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah ini. Seterusnya, amalan tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah ini. Yang pertama, amalan yang beliau amalkan adalah zikir nafi isbat. Zikir ini ditekankan dalam tarekat Qadiriyah. Cara untuk melakukannya adalah
Zikir ini dilakukan dengan bersuara, iaitu dengan menyebut kalimah La ilaha illallah yang bermaksud tidak ada Tuhan selain Allah. Zikir ini diamalkan 165 kali setiap hari selepas solat fardu, selepas solat 5 waktu. Zikir yang kedua adalah zikir Ismuz Zat. Zikir ini ditekankan dalam tarikat Naqsyabandiyah. Zikir ini dilakukan secara tidak bersuara atau dikenali juga sebagai sirri dengan mengucapkan kalimah Allah Allah di dalam hati. Kalimah ini mestilah diungkapkan seberapa banyak yang boleh. Amalan tarikat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah ini juga terbahagi kepada 3 bahagian, iaitu amalan harian, amalan mingguan dan amalan bulanan. Amalan harian seperti yang dinyatakan tadi, amalan mingguan juga seperti dinyatakan tadi, tetapi dilakukan secara beramai-ramai di tempat khas seperti di rumah tuan guru mereka. Yang ketiga, bulanan. Bulanan ni mereka melakukan zikir tadi juga, and then mereka juga ada tambah lagi zikir-zikir lain, and then mereka juga ada buat pengajian Al-Quran dan ada ceramah untuk orang ramai. Untuk bulanan ni mereka buat di tempat khas juga, di rumah tuan guru mereka lah. Seterusnya, kesan beramal dengan tarikat ini. Menurut Ustaz Safwan, beliau setelah beramal dengan tarikat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah ini, beliau lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah. Beliau juga sentiasa berzikir dan sentiasa mengingati Allah. Automatik masa beliau tidak terbuang begitu sahaja. Seterusnya, beliau dapat melatih diri untuk hilangkan sifat mazmumah dalam diri, seperti sifat riya, takabur, sombong, sifat suka marah dan banyak lagi. Lepas tu, Ustaz Safwan juga berharap dengan keputusannya untuk terlibat dalam tarikat ini, Allah menerima setiap amalan yang beliau telah lakukan. Seterusnya, pandangan terhadap orang yang tidak bertarikat. Menurut Ustaz Safwan, orang yang tidak bertarikat ataupun orang yang menolak tarikat ini adalah kerana mereka tidak tahu apa pengisian yang terkandung dalam tarikat tersebut. Selain itu, mereka juga tidak ada pengetahuan untuk beramal dengan sesuatu tarikat itu, dan mereka tiada usaha untuk berdamping dengan mana-mana guru. Jadi kita tidak boleh menghukum mereka ni sesuka hati. Sebaliknya, kita perlu berdakwah dan mengajak mereka untuk sama-sama mendekatkan diri kepada Allah. Setiap amalan yang dilakukan semata-mata kerana Allah, insya-Allah akan dapat pahala dan akan dapat ganjarannya di sisi Allah. Seterusnya, cara menarik minat orang ramai untuk bertarikat. Yang pertama, kita boleh buat ceramah secara besar-besaran tentang kebaikan dan kelebihan bertarikat. Ia boleh dilakukan di masjid, di surau ataupun di dewan yang terdapat di setiap kampung. Seterusnya, ahli tarikat boleh melaksanakan kempen 1 hari 1 zikir kepada orang ramai sebagai langkah awal untuk mereka mengenali tarikat dengan lebih mendalam lagi. Ahli tarikat juga boleh mencipta buku atau kitab berkenaan dengan ilmu tarikat dan zikir harian yang boleh diamalkan oleh orang awam supaya tidak lalai dan leka dari mengingati Allah. Kesimpulannya, sebagai suatu mazhab dalam tasawuf, tarikat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah ini memiliki ajaran yang diyakini kebenarannya, terutama dalam hal-hal kesufian. Beberapa kandungan ajaran dalam tarikat ini diyakini paling efektif dan berkesan kerana selalu berpandukan Al-Quran dan hadis dan dapat membantu pengamalnya sampai kepada tujuan tertinggi,
yakni Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, ni antara lampiran gambar, iaitu gambar pertama tu gambar saya bersama dengan Ustaz Safwan, pengamal tarikat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Gambar kedua pula gambar kitab Uqudul Juman, kitab yang diamalkan oleh Ustaz Safwan, dan gambar ketiga ialah gambar kitab Lum'atul Aurat, kitab yang diamalkan oleh Ustaz Safwan juga. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.